إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya boleh kita sama-sama ke masjid pada pagi-pagi yang barakat untuk kita menatap dan menerima dan mempelajari isi-isi kandungan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah buka pintu hati, dapat hidayahnya daripada ayat-ayat yang kita nak mengaji. Moga-moga ia akan membawa kita kepada amal soleh yang menambahkan amal kebaikan kita di dunia untuk akhirat insya-Allah taala. Kita berdoa semoga ia menjadi dan menambah timbangan kebaikan di akhirat nanti insya-Allah taala. Ayat yang kita nak mengaji hari ini iaitu sambungnya daripada ayat dan minggu lepas, iaitu ayat 21. Ayat 21 sampai kepada 27 insya-Allah daripada suratul An'am. Ayat 21 sampai ke 27 daripada suratul An'am, juzuk yang ke-7. Duduk dalam juzuk yang ke-7. InsyaAllah kita berdoa semoga Allah Ta'ala buka hati kita. Kita cuba nak petik ambil, nak kaji ambil, nak tengok, nak tilik daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala baca, yang Allah Ta'ala firman dalam Quran ni. Moga-moga kita boleh faham. Mari kita baca dulu sebentar lalu secara tertib tajwid, dan moga-moga kita boleh fikirlah mana baca kita dia dikekok tak berapa betul huruf tu, kita kau fikirlah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Sekarang tu Sapa 31. Sengaja kita baca sampai ayat 31.
Yang dimula daripada ayat 22. 22. Sengaja kita baca banyak ni kerana kita nak banyak huruf. Dia kita baca banyak huruf, banyak pahala. Saya kata baca satu huruf boleh 10 hasanah. Pada banyak huruf. Berapa huruf kita baca hari ni? Kalau tengok mari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 baris. Kita baca 17 baris. Kalau tengok pada baris mula-mula wa yauma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum. Sekat tu ni 42 huruf. Tu tak ada penuh baris lagi. Sebab ya ada dapat tu tempat wakah tu. Bulak situ. Situ tak ada 5 huruf dah situ. Kalau nak kira penuh baris lah. Itulah nak ayat kata baris dalam Quran ni. Kalau tengoknya sepipi-sepipi tu jadi 15 baris serupa belaka. Hak kecil hak besar, baris tu serupa. Lepas tu huruf serupa belaka. Sebab itulah sebaris-baris tu di antara 38 huruf sampai 45 huruf. Hak ni 42. Kalau ada lagi orang-orang tepat tu ada 45 huruf lagi, sampailah 45 huruf. 42, kita ambil lah 42 huruf. Ataupun ambil 40 huruf. 40 huruf 17. Ada sikit je sifat. Makna ada 20,980 huruf. Kita baca saat ni lebih kurang 980 huruf. Sebab ia 17 baris. Sebagai 40. 980 huruf. Maknanya pahala terhawi kepada kita baca saat ni 9,800 huruf. 9,800 hasanah. Tu ayat terbesar. Alhamdulillah. Tu orang panggil pahala baca Quran. Ini kita tak ada ngaji tafsir dia lagi. Tak ada pergi kepada isi-isi makna dia lagi. Tu lebih berganda-ganda lah. Itulah termasuk dalam Allah Ta'ala kata dalam satu hadis lagi, kalau ngaji Quran duk ngaji lah sejak Tuhan wipak kara selalu dah nak orang panggil masalah ni pada orang duk ngaji lah masjid duk mudarasah ayat dia Tuhan wipak kara. Satunya Tuhan meliputi dengan rahmat, Tuhan turun sakinah, pas malaikat tu tapu dengan sayap keliling tempat kita duk ngaji ni. Hak lagi Tuhan ada sebut wa zakarahumullah fi man indah. Tuhan ada sebut saudara-saudara kita. Hak tu kita kena istis'a semua apabila kita nak ngaji. Kita berasa kata kita nak ngaji Allah Ta'ala ada tengok kita. Malaikat tu sekali dengan kita. Maka orang panggil kita berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana kita ngaji tujuannya kita nak tahu benar-benar, pas kita nak amal. Ataupun nak ittiba' orang panggil. Itulah. Alhamdulillah. Maka majlis kita ada ni adalah majlis yang sangat besar lah. Dan majlis yang kita alhamdulillah itulah yang kita kata kalau tidak dengan taufik dan hidayah Allah kita tak boleh mari sejak ni. Kalau tidak dengan taufik Allah, tidak dengan hidayah Allah, Tuhan jaga kita jadi sehat. Tuhan jaga kita ni apa ni daripada tak sibuk pada dunia lain. Kalau nak terus sibuk belaka. Tak ada orang tak sibuk. Tapi walaupun orang panggil seseorang tu nak kalau tidak dengan taufik dan hidayah Allah Ta'ala, dia tak boleh mari. Tak boleh mari ngaji lah. Dia jadi caping gitu. Tu orang panggil tak ada hidayah Allah Ta'ala tu. Jadi puasa sibuk, caping gitu, caping gini. Ataupun tak sehat kita, jadi gitu, jadi gini. Itu salah satu daripada benda yang kita tidak diberi taufik untuk nak hadir ke majlis
ada pengajian kita ni. Maka dengan sebab itulah kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah dengan hidayah dan taufik Allah Taala jaga kita sihat. Dia meluangkan masa pada kita boleh mari. Waktu tu adalah satu benda besar dah. Belum pada kita nak pergi mempelajari isi-isi kandungan ayat dia lagi. Tu nak kata pahala sangat-sangat besar. Jadi sejak daripada sebagaimana yang ada kita sebut dah lepas mari sejak daripada kita turun tangga rumah tu kita duduk lagi ngaji dah. Duduk lagi ngaji dah. Kalau lah kata orang panggil kita pakai masa dah nak mari sampai sini setengah jam atau sejam, ngaji pula 2 jam, klik pula sejam, 5 jam penuh. Kita duduk dalam pengajian Allah Subhanahu taala. Supaya orang nak mari sembahyang dah. Tubik rumah nak mari sembahyang tu dia duduk dalam sembahyang dah. Dengan sampai dia klik. Selama tu dapat pahala Allah Subhanahu taala. Maka pahala itulah yang cuba nak menyucikan hati-hati seseorang daripada dosa yang penuh. Adalah hati sekiranya kalau banyak dosa, insya-Allah dengan melalui itu kau habis. Itulah orang panggil tujuan besar yang kita mari ngaji ni ialah sebagai cadangan kita untuk kita nak mati tempat situ kita nak kira. Kita ni duk hadap mati semata dah tiap-tiap hari. Duk kurang semua dah hidup kita pas hari-hari. Dah hak tu kita kena ingat semua. Sebab tu ngaji ya semua sembahyang, yang ngaji wajib semua sembahyang dah. Kita kena duduk dalam sembahyang semua. Ngaji pun kena duduk dalam ngaji semua. Sebab ngaji ni fardu. Bukan sunat. Solat Zuhur fardu. Bukan sunat. Sebab tu wajib kena sembahyang. Tak sembahyang. Sekali pun orang panggil saya tak terima dah kalau tinggal dengan sengaja. Mengaji seperti juga. Kalau kita tak mengaji, maka kita orang panggil tidak buat satu fardu. Hak jadi wajib kata kita tiap-tiap hari. Tapi apabila kita berasa seperti kata ngaji ni berasa tak ada fardu, jadi hak tu habis orang tak ngaji. Padahal orang panggil fardu sembahyang. Tak ngaji sehari. Mana dia orang panggil tidak buat satu fardu. Tak sembahyang zuhur sekali supaya dia tak ada buat satu fardu. Lepas tu lama mana kita tinggal tak ada mengaji setahun. Allah tu panggil dosa. Dosa yang setengah-setengah orang tu tak berasa tu dosa. Habis tu dia tak mengaji. Maka kita alhamdulillah kita taubatlah. Lepas mari dah kita tak ada ngaji, maka hari ni kita boleh ngaji. Alhamdulillah kita boleh tunaikan satu fardu yang difardu ke atas kita tiap-tiap hari kena ngaji. Maka sebaik-baik pengajian iaitu pengajian kita duk ngaji, iaitu ngaji kalimah Allah Taala. Ngaji ayat Allah. Tidak syak lagi adalah pahala besar seperti mana yang kita baca lepas mari dah. Tu dah. Tu ayat. Jadi ayat kita nak ngaji ini ialah yang kita baca saat ni itu 980 huruf. Kita tak ada ngaji penuh boleh jadi apa? Sebab 980 huruf kita baca saat ni itu boleh jadi 2 jam masa 2 jam ni. Dia tak cukup. Belalah kita nak baca ala qadar sekat mana masa diizin pada kita sekat itulah kita kau sambunglah. Niat kita nak usapalah 980 huruf ni. Itu dia. Bukan huruf dalam Quran. Kita ngaji lepas mari dah semua ada 340,000 huruf. Huruf dalam Quran. 340,000. Ada ulama dia bila dah 345,000 huruf. Pani kita nak ngaji hari ni 900 ya. 980 huruf je nak ngaji hari ni. Habis dak tak tahu. Doalah. Dan semoga-moga niat kita tu nak habis. Maka Allah Taala wi masa pada kita masa mana, masa hidup kita ni untuk kita nak mempelajari insya-Allah. Dan moga-moga ia akan memberi barakah pada hidup kita, pada hati kita, pada masa kita insya-Allah taala. Mari kita tengok sekaligus makna sepatah lalu panggil terjemah harfiah. Yang kita duduk baca sama-sama lah. Kita nak tengok sepatah lalu dulu sekaligus sebelum ada kita nak masuk pada tafsir.
Waman azlamu. Waman azlamu, dan siapakah lagi lebih nyanyo. Lebih zalim ni lebih nyanyo lah. Siapakah lagi lebih nyanyo mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, daripada orang yang mereka-rekokan perkara-perkara yang dusta 'ala Allah, kata Allah. Kaziban tu dusta, iftara tu reka-reka, 'ala Allah, kata Allah. Jadi Allah Taala mimman iftara 'ala Allah kaziban, yang mereka-reka ke atas Allah, kata Allah kaziban, dusta-dusta. Maknanya waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dan siapakah lagi yang lebih nyanyo daripada orang yang mereka reka perkara-perkara dusta 'ala Allah, kata Allah. Au kadzdzaba bi ayatihi, atau mendustakan dengan ayat-ayat keterangannya. Mana dengan ayat-ayatnya, ayat Allah. Innahu la yuflihuz zalimun, sesungguhnya tidak berjayalah orang-orang zalim. Tidak berjayalah orang-orang zalim. Wa yauma nahsyuruhum, dan ingatlah, yauma nahsyuruhum, hari yang kami himpun mereka itu, jami'an, semua. Thumma naqulu, kemudian kami berkata, lillazina asyraku, kepada orang-orang musyrik, aina syurakaukum, di manakah syurakaukumul ladzina kuntum taz'umun, sekutu-sekutu Allah yang kamu duduk sengko-sengko. Taz'umun, sengko-sengko. Syurakaukum, sekutu-sekutu Allah, allazina kuntum taz'umun, yang kamu telah duduk sengko-sengko. Thumma lam takun fitnatuhum, kemudian tidak adalah fitnah mereka itu, mana akibat kufur mereka itu, illa an qalu, mulakan mereka itu berkata, wallahi, demi Allah, Rabbina, Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami tidak adalah orang yang menyengutui Allah. Unzur, cuba mu tengok, cuba mu perhati, tengoklah kamu, kaifa kadzabu ala anfusihim, bagaimanakah mereka itu mendustakan ke atas diri-diri mereka. Wadalla, dan hilanglah, sesaklah, anhum, daripada mereka itu, makanu yaftarun, apa yang telah mereka itu ada-adakan.
apa yang telah mereka itu ada-adakan, mana reka-rekakan. Wa minhum man yastami'u ilaika, dan di antara mereka itu man yastami'u ilaika, ada yang duk dengar kepada engkau. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah, dan kami jadi atas hati-hati mereka selaput, ayyafqahuhu, bahawa mereka itu akan pahamnya, wa fi azanihim, dan pada telinga-telinga mereka waqra, penyumak, wa ayyarau, dan jika mereka itu tengok, tilik, kulla ayatin, tiap-tiap ayat, la yu'minuna biha, la yu'minu biha, tidak mereka itu beriman dengannya. Hatta iza ja'uka, sehingga apabila mereka itu datang kepada kau, yujadilunaka, mereka itu bantah kau. Yaqulul ladzina kafaru, berkata orang-orang kafir, in haza, tidak dah ini illa asatirul awwalin, malaikat cerita-cerita dongeng orang dulu, orang-orang dulu. Malaikat cerita-cerita dongeng orang-orang dulu. Wahum yanhauna, dan mereka itu yanhauna, mereka itu tegah daripadanya. Wa yan'auna, dan mereka itu menjauhi daripadanya. Wa in yuhlikuna, wa in yuhlikuna, dan tidaklah mereka itu binasa illa anfusihim, melainkan diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyedari. Walau tara, dan jikalau kau lihat, idh wuqifu 'alan nar, idh wuqifu 'alan nar, ketika mereka didirikan di tepi neraka. Faqalu, maka mereka itu berkata, ya laitana nuraddu, ya laitana nuraddu, wahai kiraan kami kalau kami dihantar, wala nukadziba, dan kami tidak akan mendustakan bi ayati rabbina, dengan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan jadi daripada golongan orang mukmin. Bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl, bahkan lahirlah bagi mereka apa yang mereka itu sembunyi min qabl, sebelum daripada itu. Walau ruddu, dan jikalau mereka itu dikembalikan, la'adu limanuhu, kalau mereka itu dikembalikan, la'adu limanuhu, tentulah mereka itu mengulangi
limanuhu, perkara yang dilarang daripadanya, anhu. Wa innahum lakadzibun, dan mereka itu akan menjadi orang pendusta juga. Wa qalu, dan mereka itu berkata, in hiya illa hayatunad dunya, tidak adalah ia melainkan hidup kita di dunia. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan tidaklah kami dibangkit. Tidaklah kami dibangkit semula. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, dan jika akan melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhan mereka. Qala alaysa hadza bil haqq, bukankah ini suatu perkara benar? Qalu bala wa rabbina, mereka itu berkata, bahkan ya Tuhan kami. Qala, berkatalah ia, fadzuqul azaba bima kuntum takfurun, maka rasalah kamu akan azab yang kamu adalah kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, yang adalah kamu kufur dengan Tuhan. Itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala daripada ayat 20 dan 2 sampai pada 27. Sebagai terjemah. Dah faham tu dah. Mana kali kita baca, kalau baca kita baca koko, ya faham. Ya faham. Tapi kalau baca gaduh tu dia tak nak faham ni. Kalau kita baca seko, betul bagi apabila kita ngaji. Lepas tu kita ambil klik baca. Buka Quran kita baca lalu. Ya nampak dah. Kalau kita ngaji, pas kita faham, klik kita baca. Kau baca faham. Sekali, dua kali, kau wasap faham, kau tiga kali, kau wasap faham. Baca acak kali, ya wasap faham, kau tambah. Ia tak susuk. Quran ni. Baca ayat tu lah pun, baca hari ni. Esok wasap faham banyak. Lebih dah tu dosa sampai hari ni. Ni ayat Allah SWT. Orang panggil ayat Allah Ta'ala ni, mudah-mudahan kita kata, ia beri tak susuk. Ia beri tak susuk. Nak beri setara mana, ia ada atas, guna fikiran otak kita tengok baca, perhati. Apabila kita baca, kita perhati, lillah, Tuhan mula tunjuk. Sebab itulah Tuhan tidak tunjuk kepada orang yang belajar ayat dia, baca ayat dia, bertujuan bukan kerana dia. Dia tak apa. Supaya murid baca tak kubur duk macam, apa baca gitu. Dia bukan baca kerana nak tahu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu panggil kita ngaji, dan kita ngaji Quran ni, kita mari ngaji, kita nak tahu ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita nak ittiba, nak pakai. Jadi kena duduk situ baru Tuhan tunjuk. Baru Tuhan tunjuk. Maknanya kalau kita nak ngaji agama, mudah-mudahan kata tujuan yang kena duduk situ lah. Nak ngaji agama. Bukan kita pergi ngaji satu-satu pengajian kerana nak ngaji, nak erti, pada batas orang. Tu hak tu yang panggil bukan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana ngaji nak tahu. Pada amal dak tu. Pasal tu orang panggil tidak termasuk dalam kata mengaji ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ngaji ni kita nak reti, pas kita nak pakai. Tu dah. Alhamdulillah, itulah di antara tujuan kita ngaji ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang maknanya kalau kita tu berasa besar benda tu, maka ia besar. Sebab ya kita nak besar benda lebih pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita nak besar tak boleh. Kerana apa ni? Kerana ayat Allah Taala ni hak dah, hak besar sekali.
Ikut ngaji, kiri kanan, depan belakang semua tu, dia boleh pahala belakang. Baca apa pahala, dia apa tengok itu apa pahala. Mengaji dia, sama terah, sama telah. Bukan sepakatan orang lain. Maka kita duduk dalam satu majlis yang Allah Ta'ala bersama dengan kita duduk tengok kita ni, apatah lagi itu, dan lebih memberi kesan kepada hati dan kita insya-Allah Ta'ala. Dan mari tengok kepada tafasir sikit. Walaupun kita baca dah, tapi kita nak orang panggil nak nyelai sikit lagi, lebih kodalai sikit, lebih reti, iaitu melalui tafsir yang ditafsirkan oleh Syekh kita ni, iaitu Abdul Rahman As-Sa'di. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziban. Azlamu ni, jadi kita tahu dah makna zalim dah. Zalim ni apa sahaja zalim artinya orang panggil tak benar, tak kena pada tempat yang panggil zalim dah. Tu orang panggil makna dia. Tak kena pada tempat yang panggil zalim. Kalimah zalim adalah satu kalimah, dan begitu juga zalim makna syirik, makna zalim tak? Orang zalim tak kira lah. Zalim sikit banyak tu orang panggil nyanyo lah, nyanyo. Mudah-mudahan kita nyanyo. Orang bahasa taning kita ni panggil nyanyo. Sebab tu kita kata, boleh kita kata sini, waman azlamu, dan tidak ada orang yang lebih nyanyo. Orang yang lebih nyanyo sekali itu tak ada dah nak lebih pada ni. Mana? Mimman iftara 'ala Allahi kaziban au kazzaba bi ayatihi. Orang yang reka-reka ke atas Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada kata, dia kata. Dia kata Allah Ta'ala kata. Ada reka. Dia serupa orang panggil kumpulan Syiah. Dia reka ayat Allah Ta'ala. Okay? Kita ada ayat dah. Syiah ni, Quran dia reka kata Quran Allah Ta'ala tu. Ya 17,000 ayat kita, Quran ni ada 9,000 lebih je. Tu dengan secara umum. Gapo di antara hak yang reka ataupun yang ubah, supaya selalu kita duduk dia sebut sebagai contoh lah, ya banyak benda tu. Supaya ayat hak dia reka dia tambah, supaya ayat yang Allah Ta'ala kata, qul ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Tu ayat penuh lah tu. Ayat penuh lah Al-Quran. Tapi dia reka dia tambah. Ni dapat ti dalam kitab-kitab ulama-ulama besar dia ada lah. Hak sebenarnya ayat ni mengikut dia lah. Dia kata ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika fi ali fa in lam taf'al fa ma ballaghti risalatah. Artinya tambah ali situ. Sebab dia Syiah ni dia bertuhan kepada Ali. Ali itu sahabat Nabi, natu Nabi. Nabi duk hera je kecil-kecil lagi. Hak tu kita orang Islam tu orang panggil pegangan kita masa tu, tapi dia dak dia akak sama siapa. Tu. Ya ayyuhar rasul, dia kata balligh ma unzila ilaika min rabbika fi ali. Musapalah hai rasul, sapalah ayat-ayat yang aku turun kepada kamu ni tentang dengan Ali. Fa in lam taf'al, kalau mu tak buat, fama ballaghta risalatah. Mu tidak sapa ayatku. Dia tambah dia. No ayat kata, "Hillah Ali ni tak ada ni." Sebab tu Quran ni tak cukup. Tu no ayat kata dia tambah. Tu tambah. Ada. Hak tambah, hak ubah kelima, hak dia tambah kelima. Fi Ali tambah situ, tambah kelima fi Ali, dua kelima fi Ali, dua kelima situ. Ada apa hak ubah kelima tu sendiri.
Ayat ni nak tuajang ni contoh ni ubah kelima sekali. Supaya kata ayat yang Allah Taala kata kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tu ayat kena tu. Pas dia pergi ubah kelima kuntum khairu a'immatin ukhrijat linnas. Tu. Hak ummah yang diubah kelima jadi a'immah tu panggil ubah kelima sendiri. Saat ni tambah kelima banyaklah. Tu nak ayat katanya maknanya orang-orang yang ubah Quran Allah Ta'ala yang kata yang Allah Ta'ala tak ada kata dia sama ada ubah kelima ubah huruf tu termasuk dalam orang yang dia iftara 'ala Allahi kaziban au kazzaba bi ayatihi atau mendustakan ayat-ayat Allah. Deh, bakit bahau ayat-ayat Allah. Ayat Allah ni bukan ayat Quran saja maksud ayat-ayat Allah ni. Deh, ayatillah supaya Tuhan jadi langit bumi, Tuhan jadi ada orang panggil berlakunya fitnah situ, berlakunya bala situ. Tu ayat bin ayatillah. Tu yang panggil bukan kata maksud yang nak sini ayat Quran saja tak. Ayat-ayat keterangan Allah. Misalnya ada berlaku orang panggil satu-satu rusuhan di satu-satu tempat. Itu adalah sebagai tanda di atas kesalahan umat satu-satu ummah. Itu adalah di antaranya ayat-ayat Allah. Begitu juga orang panggil ayat-ayat Allah. Mukjizat-mukjizat Nabi itu juga termasuk dalam ayat-ayat Allah belakang. Dalil-dalil yang nak membenarkan Nabi orang panggil Allah tangan masuk dalam timur macam air. Itu ayat daripada ayat-ayat Allah. Diminta Nabi Saleh supaya Allah Ta'ala buat mari satu utar tubik dalam bukit. Maka dia berdoa petuh bukit tubik utar. Dia perut besar dia nak tengok, beranak boleh tengok. Itu satu daripada ayat Allah. Satu daripada mukjizat ketandaan kebesaran Allah dan orang bagi kebenaran Nabi. Itu jadi benar-benar satu tu. Dia panggil ayat-ayat Allah. Mari panggil tanda-tanda keterangan Allah. Maka sini sama ada dia tu reka di atas ayat Allah ataupun bakit bahau di atas ayat Allah ni. Tu bakit bahau. Reka seperti ke? Reka bahau. Bakit bahau ayat Allah. Jadi dua reka dengan bakit bahau. Dua-dua tu pakai tak ada dah lebih besar sekali. Maka sebab tu saya kata faman azlamu, siapa dia lagi lebih nyanya daripada orang yang bakit bahau ayat Allah, reka ayat Allah Taala. Tak ada dah lah. Orang yang lebih nyanya sekali. Maksudnya orang yang lebih diazab Allah Subhanahu Taala tu lebih nyanya. Dia tahu dia ni tak ada dah lebih nyanya daripada dia ni. Kena duk nyanya sungguh. Dia ni lebih nyanya sekali. Tu orang panggil istilah kita lah, istilah tempat kita ni gitu. Tidak ada orang yang lebih zalim, yang lebih nyanyuk sekali ya daripada orang yang mereka-rekakan kata Allah Taala. Reka bahau ataupun kazzaba bi ayati ataupun mendustakan ayat Allah Taala. Tu seberimai dengan ayat-ayat Allah Taala. Tak apa. Bagi orang yang tidak berakal dia tak apa. Dia tak berimai. Juga macam-macam kata lah. Dia panggil innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang yang mereka-reka ayat Allah Taala ataupun bakit bahau di atas ketandaan ayat-ayat Allah SWT saat ini, dan mereka itu tidak berjaya. Mereka itulah yang panggil orang zalim. Maka orang zalim saat ini tak berjaya, tak selamat dia. Innahu la yuflihuz zalimun. Sesungguhnya orang zalim tidak berjaya. Tidak selamat dia. Sebab tu maknanya zalim ni ialah
satu benda yang Allah Ta'ala tak kenal lah, benda Allah Ta'ala kutuk lah. Allah Ta'ala kutuk. Innahu la yuflihu az-zalimun. Sesungguhnya tidak berjayalah orang-orang yang zalim. Wa yauma nahsuruhum. Dan ni nak ayat atau Allah Ta'ala yang sebut lepas dah. Dan ingatlah wahai manusia. Ada. Wa yauma, dan ingatlah pada hari. Yauma ni hari apa? Hari kiamat lah, sebab dia tak ada al-hilal ni. Ya bagi dia tak ada al-hilal ni. Ya hari kiamat. Wa yauma, dan pada hari, mana hari kiamat, nahsyuruhum jami'a, kami himpun mereka itu semua. Kami himpun dan mereka itu semua. Thumma naqulu lil ladzina asyraku. Jadi pada hari kiamat Tuhan himpun semua manusia. Dan maksud sininya himpun semua orang-orang yang zalim saat ni. Orang yang zalim, sebagaimana kita kata orang zalim ni di antara musyrikin ke apa semua, dia masuk dalam zalim belaka. Pada satu hari, pada hari yang kami himpun mereka itu semua, pada hari kiamat, thumma naqulu, kemudian kami berkata. Mana Allah Ta'ala tanya lah. Allah Ta'ala kata kepada orang-orang musyrik, lillazina asyraku, dan kepada orang yang musyrikin, aina syurakaukum allazina kuntum tazumun. Apabila Tuhan himpun semua di pada mahsyar, maka saya tanya, mana dia waktu muduk dunia tu, muduk pergi taat, orang panggil sekutu dengan aku, ataupun syarik hak mu duduk, sama ada ikutlah gapo dia mu duduk syirik ada atas dunia tu, mana-mana Tuhanmu. Tuhan tanya gitu, aina syurakaukum, mana Tuhanmu hak mu duduk sembah lain pada aku. Hak mu duduk taat, mu duduk patuh, mu duduk buat ibadat lain pada aku, mana-mana. Allazina kuntum tazumun, yang kamu duk suka-suka, yang kamu duk ada-ada. Tazumun ni yang kamu duk ada-ada kosong. Tazumun ni makna yang kamu duk ada-ada kosong. Mana? Yang kamu duk suka, yang kamu duk buat-buat, hak yang tak ada membuat jadi ada. Ataupun orang panggil mu duk sembah dia selain daripada aku tu, dia panggil si. Tuhan tanya, mana? Tu. Aina syurakaukum allazina kuntum tazumun, di manakah orang-orang yang kamu duk sekutu, iaitu yang kamu duk ibadat, allazina kuntum tazumun, yang kamu duk suka-suka. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Tu ayo. Orang musyrikin ni, orang yang tidak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang musyrikin? Orang tak yakin dengan Allah Taala ni musyrikin lah. Orang yang tak yakin dengan Allah Taala di dunia, di akhirat pun siapa ke akhirat dia. Orang panggil gapo dia panggil tak yakin juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia dia rasa sebab Allah Taala tak tahu. Dan apabila sampai akhirat, dia susuk juga pada Allah SWT. Itu hasil daripada dia tak yakin dengan Allah SWT. Ni tengok, hingga sampai ke akhirat, bahau-bahau sampai ke akhirat, bahau. Dan dia bagi bahau ni, dia bagi kerana dah hajar juga. Dia dah hajar bahau, dia berasa, dia jadi bagi biasa. Dia apabila biasa, jadi bahau susuk. Dan sebab tu maknanya dalam tarbiyah Islamiah ni, kita dengan anak kita tak boleh dah hajar bahau. Dia dah hajar bahau, dia nak bahau.
Bahaya dak bahau, jak daripada kecil dak bahau, jadi bahau. Jadi bahau ni satu satu benda biasa sampai tu apabila besar kecek pun bahau. Kita tengok kita sendiri pagi. Mari kita kerana ibu bapa kita dulu, orang rena masa dulu tu tak ada ke. Dah hajar apa ni? Banyak benda hajar hak tak betul. Dah kata gitu. Banyak dah hajar. Mu jadi tu. Takut hatu. Tu ia bahau kat tu, bahau tu. Takut kat hatu. Dah hatu tak ada ni takut hatu. Takut. Jangan gitu takut dadu. Dah hajar takut benda tu. Tak ada apa dia pakai duk bahau. Apabila duk pasal tu dia jadi bahau. Habis tu dalam tarbiyah Islamiah ya tak boleh kita hajar anak kita. Tak boleh hajar bahau. Oh ya betul. Apabila jok kecil lagi dia tu tak biasa dah hajar bahau, dia tak pandai bahau dia besar. Saya cutera buat. Kita ni benar dah lepas dah. Anak kita, cucu kita misal. Hajar. Kalau kita duk belum. Hajar, jangan bahau. Gapo-gapo jangan bahau. Dia tak pandai bahau, dia tak reti bahau. Mudah-mudahan dia besar dia tak reti bahau. Dia tak reti bahau ni, tu satu benda. Ada kebaikan sebab Islam dia tak hajar bahau. Pada dah hajar bahau tengok ni. Di dunia lagi dia bahau, di akhirat dia bahau juga pada Allah Subhanahu taala. Ayat ni dia kata apa? Tsumma lam takun fitnatuhum, kemudian tidak adalah fitnah mereka. Fitnah ni ialah akibat mereka itu kufur dengan Allah Subhanahu taala ni, tak percaya dengan Allah Subhanahu taala, tu fitnah. Fitnah ni sebab tu kita nak minta lindung daripada Allah Subhanahu taala, daripada segala fitnah tu. Ya Allah taala, jauhkanlah kami daripada fitnah. Fitnah ni buat jadi seorang tu panggil kufur dengan Allah Subhanahu taala. Kalau dia tidak ingat kepada Allah, itu dia panggil fitnah. Fitnah dia bahaya. Sebab tu kita kena selalu minta doa, Allahumma inni a'udzubika minal fitan. Ya Allah, jauhlah aku daripada fitnah. Fitnah dia buat jadi orang itu deraka kepada Allah. Fitnatul mal, fitnah juga. Tuhan kaya buat jadi seorang itu kufur dengan Allah. Duk biasa pergi sejid tak pergi sejid. Itu fitnah. Itu pakai fitnah. Harta ni fitnah. Banyak. Dia pakai fitnah. Sebab itulah kita kena selalu nak minta lindung pada Allah SWT dari fitnah. Dan fitnah membawa pada kufur dengan Allah SWT. Maka akibat fitnah ni, akibat kufur dengan Allah SWT ni, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu. Akibat mereka itu kufur dengan Allah, kemudian tidak adalah fitnah mereka itu illa an qalu, malaikat mereka itu berkata, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Tengok pada hari kiamat tu, pada mahsyar tu, Tuhan himpun semua puak-puak musyrikin. Saya tanya, mudah syirik, orang mudah syirik di dunia ni, dengan mudah syirik mana? Lagi, aku nak tengok. Maka Tuhan kata kan, apabila Tuhan tanya gitu, dia kata summa lam takun fitnatum illa an qalu. Dia tidak ada jawab apa. Malaikat dia kata, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ni di akhirat ni pada masa ni, dah Allah Taala, Allah ni Tuhan kami, kamu ni Tuhan kami tak ada syirik. Ni tak bau kata. Tak ada dia sekira dah. Dia kata Allah Taala tahu. Dia apa orang panggil di akhirat tu, tanya dia pun dia susuk lagi. Tu dah yang kata dia bau semua. Dia duk berimeh, dia duk kufur dengan Allah Taala atas dunia ni, dia tak jadi nak berimeh. Nak berimeh kan mana? Sanggup lagi dia kata ni ialah jawapan daripada orang musyrikin. Hadal qalu wallahi ya Allah rabbina ma kunna musyrikin. Kami tidak jadi orang musyrik kali, kami tak ada syirik kali. Ni sinilah ayat katanya
Ada orang yang telah ditutup hati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang telah ditutup hati Allah Subhanahu Wa Taala oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka orang panggil tak ada peluang lah untuk dia nak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Tuhan marah sebab tu dia panggil dalam kita pengajian kita ialah kita kena mengaji dan kita beramal kena ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita berpura-pura dan bersyirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu adalah satu fitnah, satu bahaya besar. Apabila dia jawab kata, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, kami tidak syirik kali di dunia. Ni Tuhan tanya waktu pada masa tu. Maka Tuhan kata, unzur, cuba tengok. Unzur, cuba perhati. Cuba tengok. Maknanya panggil sangat pelik lah. Dia unzur, cuba kamu tengok, cuba kamu perhati. Kaifa kadzabu ala anfusihim. Bagaimana mereka itu mendustakan kepada diri mereka. Sebenarnya yang mana dia dok sebut saat ni, dia dok bahas saat ni semua bukan dia bahas kata Allah Taala. Dia bahas kepada diri dia sendiri. Sebab diri dia tahu kata dia bahas. Dia pakai bahas kepada diri. Diri dia tahu kata bahas, dia royak juga kata itu. Sedangkan Allah Taala tahu kata dia bahas. Kalau kita dia bahas siapa? Dia bahas Allah Taala. Allah Taala tahu. Orang tak panggil, orang bahas ke orang ni nak bahas pada orang tak tahu. Baru dia panggil bahas. Bahas sungguh. Bahas kepada orang yang tak tahu. Dia panggil bahas sungguh. Orang tu percaya, dia panggil bahas sungguh. Bukan tak dosa, tapi dia bahas kepada Tuhan. Tuhan tahu. Dia tak pakai bahas kepada Tuhan tak. Dia bahas kepada diri dia sendiri. Kau berat. Sahabat tu dia kata, tengok. Ada uzur ya Muhammad. Tengok, perhati tengok hai Muhammad. Kaifa kadzabu ala anfusihim. Bagaimana mereka itu bahas kepada diri dia sendiri. Dah. Orang pakai kita bahas kepada diri kita ni, masuklah orang. Bahas kepada diri sendiri dia pakai teruk. Kita nak bahas tak pada diri kita sendiri. Ya orang dia tak boleh bahas. Kalau dia tahu tu, dia tak boleh bahas pada diri dia. Dan kita tak bahas pada diri kita. Sebab tiap-tiap orang tu, dia dengan diri dia yang benar. Kalau dia tahu kata dia ni, dia bahas, hey, mu ni. Dah. Tak sagi ya. Situ. Dia bisa. Sebab situ tu kalau pergi pun tak boleh apa. Padahal, dia agak tahu kata, boleh apa kali dia pergi. Orang panggil, dia bahas diri sendiri. Apa nak kata? Dia tak mudah-mudah kata tak ada. Seseorang ni, dia bahas pada diri, dia tak bahas. Hak dia ada bahas, dia bahas ke orang. Pada diri dia tak bahas. Diri misalnya, dia tu lapar diri dia. Kamu tak lapar. Gitu. Tak ada hadir. Dia lapar benar dia. Bahaya kata, mu tak lapar. Dia tak boleh hadir. Tapi kalau bahas kat orang, boleh. Dia lapar. Apa boleh dia kata, aku ada apa ni? Atau dia kerencai atau aku tak apa. Dia lapar, dia bahas boleh kat orang. Sampai orang tu tak tahu kata dia kenyang tak kenyang. Tapi ke Tuhan, Tuhan tahu. Itu dia. Sebab tu kat Tuhan dia tak boleh nak bahas. Kat manusia bahas boleh. Itu dari segi amalan. Tapi di segi hakikatnya, bahas Tuhan tu lebih teruk lagi. Bahas kat manusia pun tak boleh. Sebab kelimah bahas ni kelimah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Taala. Maka sini dia bahas pada Tuhan sendiri. Maka Tuhan kata, ya tengok. Tak pelik kata, dia bahas pada diri dia sendiri. Unzur, cuba kamu perhati. Kaifa kadzabu ala anfusihim. Bagaimana mereka itu mendustakan diri mereka itu sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftaru. Dan
hilanglah daripada mereka benda yang mereka duduk reka-reka. Mana mereka ada kan atas dunia ni. Duk buat we ada, duk sembah daripada benda yang tidak sepatut disembah. Itu sebagai masuk dalam benda reka-reka buat. Buat orang panggil dengan kayu-kayu letak we tinggi, lepas tu ada sembah. Hati yang panggil buat belakang dia. Ataupun yang panggil buat jadi orang tu barakat. Pakai sembah atau pergi puja. Itu dia belakang buat. Dia buat. Orang panggil buat segala benda yang dia buat. Mana benda yang kamu nak buat atas dunia? Maka semua tu adalah di akhirat tak ada belakang, hilang belakang. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Tak ada. Semua tu kayak ada kosong belakang. Ada wa minhum may yastami'u ilaika, dan di antara mereka itu ada juga yang dengar kepada kau. Ayat kan ada juga orang musyrikin lah mudah-mudahan duk dengar kau, duk perhati tengok. Ya Rasulullah itu pada masa Rasulullah duk ramai daripada orang-orang musyrikin ada juga. Bukan sekadar orang musyrikin duk curi kedengar Nabi. Jangan sampai jin ada kedengar Nabi. Jin ada juga duk dengar perhati Nabi, tapi apa dengar perhati kalau Tuhan tak tutup hati dia tu, dia terima. Dia boleh terima lah orang panggil. Dia dapat hidayah lah. Supaya orang panggil ada waktu Nabi duk baca Quran dalam rumah yang panggil Al-Arqam, Baitul Arqam tu di Mekah tu, duk baca Quran. Kalau sampai jin duk perhati dengar, akhirnya jin hok dengar Quran tu berimeh dengan Quran yang dengar. Apa boleh balik pada pok dia ayat, kamu kena beriman dengan Quran, biar tu panggil hok tu di antaranya ada jin hok masuk Islam tu. Sebab dalam jin pun ada juga masuk Islam. Sebagaimana yang kita baca dalam surah Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Tengok jin boleh dengar. Inna sami'na qur'anan ajaba. Kamu dengar Quran dia pelik. Inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusd fa amanna bihi. Yang mana Quran ini adalah nak tunjuk pada hidayah, maka kami beriman. Itu sebahagian pada jin. Habis tu jin tu pun manusia. Kalau betul-betul nak dengar Quran, orang panggil nak dengar semua, dia akan dapat hidayah. Cuma nak dengar tu apabila ada tujuan lain, ataupun orang yang dengar tu yang Tuhan tu dah katuk hati dia. Tengok sebagaimana ayat saya kata, wa minhum may yastami'u ilaika, dan di antara mereka itu ada yang mendengar kepada engkau ya Muhammad. Wa ja'alna ala qulubihim akinnah, dan kami jadikan di atas hati-hati mereka itu tu selaput. Akinnah ni selaput. Ya kalau dua kali tu pakai jamak tu. Selaput. Akinnah ni jamak. Kalau satu selaput yang panggil kinan. Bahasa Arab kinan ni satu selaput. Akinnah ni selaput. Maknanya tiga lagi yang panggil jamak dah. Kalau kata kinanan dua selaput, kalau kata akinnah ni selaput. Banyak. Tiga naik sampai 10 sampai 20 yang panggil selaput. Jadi Tuhan tak sini daripada orang musyrikin yang cuba nak dengar Quran ni adalah ada juga orang dengar. Tapi dengar apa? Iman tak masuk. Kerana apa? Kerana Tuhan jadi ke atas hati-hati dia tu akinnah selaput. Bukan selaput hidup. Dia panggil selaput maknawi lah ni. Selaput maknawi, selaput peseng maknawi.
Pasal tak boleh tengok. Bukan selaput supaya orang panggil selapis 2 lapis, supaya orang panggil alah kalau orang panggil kalpas selapis 2 lapis 3 lapis. Artinya ni ya selaput maknawi ni. Tuan kata akidah selaput tebal. Dia panggil akidah, selaput. Jadi dia ayat kata hati yang Tuhan dia Tuhan tak sewi hidayah kat orang tu. Ya Tuhan apa dia? Baruk hati dia dengan selaput. Apabila baruk dengan selaput, maka ayat Tuhan ni apabila dibaca dia masuk ke hati, ayat Tuhan dia tak ada. Ya apa dia? Ya meleting tu baik. Berarti tu baik. Supaya saya kutub kata itu apabila dibaca Quran orang yang ditutup dikhatam hati dia oleh Allah Subhanahu taala, dia masuk ke dia meleting. Masuk meleting. Bacalah hana-hana pun ayat Tuhan, dia tak masuk perut. Tu bagi ayat Tuhan tak masuk perut. Perut ialah ayat itu hati yang telah ditutup oleh Allah Taala, hati itu dengan selaput. Tu kita takut tu benda tu. Kita takut Tuhan orang panggil hidup tinggal selaput di hati kita, tu kita tak sih. Jadi oleh kerana apabila banyak syirik dengan Allah Subhanahu taala, banyak deraka kepada Allah Taala, buat jadi orang panggil selaput tu kau banyak tak ada kuasa nak dengar ayat Quran. Waktu ya ada orang ada semua Quran tak ada kuasa nak dengar. Wallahu alam. Tu sebahagian daripada sebut Quran dengan ayat Quran tak ada kuasa nak dengar. Waktu tu panggil sebagai alamat. Kita boleh tahu tu alamat tu. Alamat kita jangan tu kita kena lawak lahano hak tu panggil kita kena dan wajib kita kena duk ayat kena duk sadah. Tapi orang yang telah diselaput oleh Allah Taala hati dia tu dengan selaput, maka orang panggil dia tak boleh terima, dia tak sampai hidayah, iman tak masuk. Tu waja'alna ala qulubihim akinnah, dan kami jadi di atas hati-hati mereka itu tu selaput ayyafqahuhu, bahawa mereka itu nak faham Quran. Ya tak boleh faham, dia kelicik. Ada ayat Allah Taala tak masuk perut orang panggil. Ayat Allah Taala tak masuk perut tu dia dah. Kerana ada orang royak, ada orang baca, tapi dia dah tak masuk perut. Tu sebahagian daripadanya. Kita dah buatlah ada, kita kena pisah. Jadi tak masuk perut kalau tak selaput lah. Kalau tak selaput pun panggil ia banyak dosa tu. Dosa sebahagian daripada selaput dah. Dosa banyak yang kita tak tahu kata kita berdosa tu. Tu. Dia banyak ia jadi sebahagian daripada selaput. Apabila sebahagian daripada selaput, orang baca Quran pun dia tak reti. Orang royak isi kandung Al-Quran, hukum hakam Al-Quran pun ia tak ada kuasa berserung, tak ada kuasa renung. Itu sebahagian daripada selaput tu. Hak tu kita takutnya. Maka ialah sebagaimana Nabi ajar, kalau nak jadi kita ni orang panggil habis selaput, habis orang panggil karak-karak tu sebahagian dari selaput tadi, ialah kita kena banyak zikrullah, banyak zikir kepada Allah, banyak ingat pada mati. Sebagaimana Nabi kata innal quluba tasda', hati dia berkarat kama yasda'ul hadid, supaya bersih karat. Hati karat supaya bersih karat. Kalau duduk tengah hujan tak lama karat hati itu bersih tu. Begitu juga kalau hati tak ada bertepuk dengan Quran. Sembahyang pun dah, kalau sembahyang pun sembahyang gitu-gitu, supaya orang panggil bersih duduk tengah panas. Dia tengah hujan mudah karat. Tu dia tak berasa. Apabila tak berasa tu sampai satu hari dia banyak orang hajar apa tak reti, orang panggil tak masuk perut. Hajar apa tak masuk perut, royak apa tak reti, tak tahu dak buatlah tu. Suruh mengaji pun tak mengaji, suruh sembahyang pun tak sembahyang. Yang dipanggil hak tu, dia panggil hak tu ialah paling bahaya yang kita takut sekali. Maka Nabi kata yang hati karat saat ni supaya bersih karat
Innal quluba tasda' kama yasdul hadid. Sahabat tanya, hati cara nak itu. Wa huwa jilauha, gapo dia nak jilat dia, orang panggil nak buai dia, jadi sedar klik semula. Maka Nabi kata, zikrullah ada wa zikrul maut. Zikir kepada Allah dan ingat kematian. Sungguh dua tu. Kalau orang duk zikir pada Allah, mana duk zikir pada Allah tu sama ada duk ngaji, duk baca, duk cara hak agama dia bagi termasuk pada zikrullah belakalah. Bukan ada zikrullah maksud la ilaha illallah, la ilaha. Bukan gitu. Pada zikrullah dia bagi hatimu dia ingat Tuhan. Dengan melalui mengaji ni kita ngaji ni ingat Tuhan ni. Ni dia bagi termasuk sebahagian daripada zikrullah. Sebaya sabtulah dah. Deh. Ngucap la ilaha apa ni tahlil la ilaha illallah subhanallah tu sama telah dah. Ngaji pun zikrullah. Buat baik kau orang tujuan. Nak Allah tengok aku nak buat ni lillah. Tu yang baik zikrullah juga. Ingat Tuhan juga. Aku ada duit sikit bagi dapat orang susah. Dah aku nak pahala pergi saknya tak ada siapa tengok apa ni. Ya Allah. Bakal rumah dia. Hati bagi zikrullah tu. Makna ia dakwah hati dia ingat pada Allah. Hati ingat pada Allah. Ya Allah 10 kok 15 kok. Ada 100 pada orang sekali bagi zikrullah. Zikrullah dia umum lah. Asas satu amalan yang ingat pada Allah dia buat hati bagi zikrullah. Hok sabsa je. Ada supaya mengaji dah ni tak ada syak lagi dah tu. Atau zikrullah lepas tu zikrul maut. Ingat mati. Ya kalau ingat mati tak kira siapa lah. Kalau dia ingat mati ya kita jauh. Kalau rasa hidup dalam medan maksiat pun ada ya kelak. Kalau ingat mati lama ke pergi. Ada kena covid kelak. Mati ku tak ada apa dah kelak. Habis kata orang duduk dalam medan maksiat kalau ingat mati selalu dia hundur. Ingat sendiri dia hundur. Dan dia tak kecagi je lah. Sampai ingat, mati pun. Habis tu dia bagi ubat, nak baiki, nak kikis karat dalam hati. Nak kikis selaput-selaput. Ada dalam hati yang saya kata, akinah sekali. Akinah ni selaput banyak lah. Maka sebahagian daripada selaput tadi ialah banyak dosa tu dia dah tu. Walaupun tak sapa kepada kita satu selaput pun orang panggil sebahagian tak pergi sapa kepada situ. Habis itu apabila kita terasa situ pisah wad dulu. Buai. Dengan melalui zikir kepada Allah, mengaji, buat amal, ada kebaikan dan sebagainya. Itu orang apabila Tuhan orang panggil tutup hati dia dengan selaput-selaput, maka walaupun dia dengar Quran, dan seperti mana mereka itu dengar juga Quran, tapi tak masuk perut. Wa fi azadihim waqra. Dia ilmu Tuhan nak masuk ke dalam hati. Dia tiga orang bagi tiga cabai. Satu masuk melalui mata. Yang kedua masuk melalui telinga. Lepas tu dia masuk melalui mulut. Tiga tu ya. Ilmu Tuhan nak masuk tiga ni. Habis tu kena jaga boleh. Mata, telinga, mulut. Tu ilmu yang nak masuk situ. Dia tak masuk ilmu kat kaki. Tak masuk ilmu kat tangan. Tak masuk ilmu kat hidung. Ada. Mana lagi lubang ada? Tak tahu. Tak masuk kat lutut. Anggota tu banyak. Tapi anggota yang nak terima ilmu Allah Ta'ala ni. Tiga ni. Jaga tiga ni. Itu dia panggil. Lepas tu. Apabila Tuhan tak katuk dah hati dia. Lek dalam dia. Tuhan katuk dah hati dia. Bukan sekadar tu lagi. Dan apabila katuk hati, dia tak faham lah. Dia nak faham tak boleh lah. Sebab tu dia kata, apabila katuk hati, maka ada selaput, ayyafqahu. Dia nak faham tak boleh lah.
Orang panggil tak sapa lah. Lepas tu wa fi azanihim waqra, dan pada telinga mereka itunya waqra. Waqra ni nyumat. Nyumat. Ya ada waqra, ada nyumat. Maksud nyumat ni misalnya orang panggil sumat. Orang panggil kita ni kalau tak seorang ni kalau tak saya dengar, hak zahir lah. Tak saya dengar. Ada ambil kamu sumat-sumat katuk. Tak dengar. Ataupun katuk tak dengar. Dia tak asuk lah. Ilmu tu tak asuk lah. Tu saya katuk. Dia panggil nyumat maknawi. Saya maksud sini. Kita tengok orang tak ada bukan pada nyumat orang tu orang panggil katuk dak ya. Orang panggil tak asuk. Dia tak asuk. Selaginya, tapi sini tak ada ayat. Selaginya dah Tuhan buta batu. Buta batu bukan buta batu tak rapak ni. Dapat dan dia dapat akhirat tak rapak tu waktu tu. Ada yang pakai batu buta dalam satu ayat salah lagi. Tiga tu. Dia Tuhan buta batu. Orang panggil katuk telinga dengan nyumat. Hati tu orang panggil dia. Oh tu habis. Ada orang panggil tak ada artis kabut dah hidup tak ada dia. Tak ada artis kabut dah. Jangan usah pas situ. Sebab tu Tuhan kata sedih. Tuhan kata ialah pada hati mereka itu ditutup dengan selaput-selaput, dilitupi dengan selaput-selaput yang banyak daripada yang nak faham Quran, dan pada orang panggil azan di telinga-telinga mereka itu adalah waqra dan nyumat. Wa ayyarau kulla ayatin, dan jikalau mereka tengok pun ayat-ayat Allah Taala, tengok orang panggil benda-benda mukjizat, benda-benda pelik, benda-benda segala ada. Orang panggil kebesaran Allah Taala, walaupun dia tengok nampak jelas. Ada. Cerak nampak sebab kata saat ni lah. Fok-fok musyrikin tu yang minta pada Nabi Saleh, aku nak beriman kamu. Ada. Kalau mu boleh pecahkan bukit ni waktu ubik, ada. Saya ke utah. Aku nak tengok, aku nak beriman. Lalu tu Nabi Saleh berdoa, pecah dan bukit tu utah putih. Kami dia panggil asyraq, maknanya perut besar. Lepas tu beraduk depan. Tak beriman. Tu nak ayat tu. Nak beriman maknanya orang panggil dia tutup dah. Tapi nak ayat kata gitulah. Nampak cerak-cerak. Tak juga. Sebab sini pun kata wa ayyarau kulla ayatin, dan jikalau mereka itu tengok tiap-tiap ayat Allah Taala. Tiap-tiap mukjizat. Nampak tengok. Dia terkatuk. Mata hati dia la yu'minu biha. La yu'minu biha, tidak juga mereka beriman dengannya. Tak beriman juga. Itu bagi dan nyakitnya di situ. Apabila Tuhan tutup hati juga, habislah. Royaklah ada apa? Tak dengarlah. Tu ada orang kita ada semua tu. Tak ada royak gitu, harap tagih. Hak tu tak alamat dah tu. Dia alamat dah tu. Kita yang usah pasti kita takut. Habis tu apabila kita duduk royak kat orang, dapat. Orang panggil dia tak boleh jawab lah. Tapi dapat pun dia tak sepakat tu ya. Dia dapat dari luar gitu ya. Hati dak. Hati tu katuk. Dia tak masuk hati tu bagi tak saya tu tak ada. Hatu orang duk segah-segah duk kata tahu tak ada royak. Apa langsung lah tu. Tu dia tu alamat lah tu. Wal ayazubillah. Hatta iza ja'uka, sehingga mereka itu apabila datang kepada kamu, yujadilunaka, bantah. Dan bantah dia panggil jidal, ataupun panggil bantah dia panggil pakai bahau lah mudah-mudah. Dia pakai bahau. Yujadilunaka, apabila dia baru jumpa kamu, macam-macam dia kata. Macam-macam kata. Dia panggil bukan kata bagi dok kecek boleh dak, dia kecek baru jumpa kamu kecek tak boleh lah. Dia panggil bantah. Yujadilunaka. Gapo dia? Yujadilunaka, yaqulul ladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir,
In hadza illa asatirul awalin. Hak mudah-mudah royak cerita-cerita dulu Nabi Nuh gitu, Nabi Hud. Oh. Cerita dongeng orang dulu tu. Ha. Kita bahau saja tu. Dia tak usah ada orang. Ha tu. Asatirul awalin ni asatir apa? Cerita-cerita dongeng. Dia panggil asatir. Al awalin orang-orang dulu. In hadza mereka itu kata orang kafir. Dan apabila Nabi doa so. Ini bukan dia. Ini cerita dongeng kita dongeng orang-orang dulu. In hadza tidaklah ini malaikat asatirul awwalin. Cerita-cerita dongeng orang dulu. Ada. Ada. Di hasil orang yang tidak nak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada baka sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, sampai 100 kali tak ada dok bagi habis terkatuklah. Sebab tu kita kena ada perasaan nok. Betul apa nak lah nak kita nak jadi nok pada Allah Subhanahu Taala. Nak situ tu. Kalau masa kita tak biasa tu. Lah ada nok. Sebab tu kita kena tebai. Tebai tak panggil kita kena azab. Nak kelimah nak saat ni nak jadi sungguh. Dia kena ada tebai. Ada. Kena tebai dulu. Ada. Sebab ada kena ada azam. Oi. Puasa tak okey kok. Gaji bisa. Puasa kok. Tapi apabila kita puasa tu, tebai lalu. Hati. Dia bagi azam. Nok tu dia niat yang baru. Nok dia baru niat yang baru. Apabila azab tertebai. Tebai dia susahlah ada pun yagi. Tu. Apabila yagi baru sapa kepada tempat yang dia dok tempat yang Allah Taala nak cedek nak hidayah dia situ. Ada. Tu dah ayat kata hidayah dia kena cari. Kita nak hidayah yang duk dia. Dia cari mana tempat hidayah. Tak ada lah tempat hidayah. Satu sejik tempat hidayah. Bukan kedai kopi, bukan kedai, bukan tempat hidayah. Mula-mula kita nak cari. Sejik tempat hidayah. Cari tengok sejik mana ada orang nak mengajar agama, situlah. Dia tempat hidayah. Cari di mana sejik ada orang duk tafsir Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Tu bagi tempat hidayah. Situ pula pasti kita dok pula pasal tu yang bagi mula hidayah. Jadi kalau masa kita tak ada masa nak terbaik dia tak hadir. Mudah-mudahan kita sudah ada. Kalau orang tu tak ada sifat terbaik, dia tak boleh buat gapo-gapo. Agama sama telah. Itulah hari panggil ada sikit sebanyak pada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita dah setuh pada hari ini. Dari berapa ayat ya? 4-5 ayat. In hadza illa asatirul awwalin. Selagi ayat wa hum yadhauna anhu wa yad'auna anhu. Ada dua. Wa ayyuhlikuna illa anfusuhum wa ma yashurun. Yanhau ni mereka ini bukan sekadar dia tak dapat. Bukan sekadar dia tak dapat orang doyak. Bahkan dia pergi hajak orang suruh tak dapat tak. Dia panggil wahum yadhau. Pada pergi lari orang, oh tak usah pergi lah. Tak usah gaji lah, tak usah. Dia panggil yadhau. Mereka itu tegah. Tegah apa? Tegah orang lah. Dia tegah dia. Bukan tegah dia orang tak lagi, tegah dia diri dia sendiri. Dia orang tegah. Tegah apa boleh sebut tegah dia kena tegah orang. Sifat dia aja, orang tak dapat. Dia tentu sekali dia kena usaha. Royak kepada orang tu sewa dapat juga. Maknanya lari orang tu sewa gaji juga. Supaya orang hak yang dia lari tu supaya dia.
Dia tak gaji, tak duduk supaya dia tak gaji baru boleh bersaing. Itu. Ada. Sebab kalau dia tak pergi lari gitu, dia ada gaji, dia tak gaji, dia tak boleh bersaing lah. Dia ada gaji, yang reti boleh hadir orang panggil tak bersaing, tak boleh bersaing. Kalau bersaing pun bersaing gitu-gitu, tak jadi semakan sewi duduk lah. Hatu habis dia takut. Dia takut pun dia takut tak jadi rapat. Habis dia kacau. Hatu tu dia panggil tobat syaitan yang satu. Ada. Dia saing dia gaji, dia tak gaji, memang dia kena carilah orang panggil dia lari buat rupa lah datuk sewi nak hidup semua dia. Sebab tu orang kita kena tengok orang panggil apabila ada orang yang lari, orang hidup gaji ni cek, dia nak kita duk supaya. Kalau bahasa dia tu suruh kita pergi mengaji, tu dia panggil kita boleh buat saing. Itu walaupun dia tak gaji tapi dia suruh kita boleh buat saing kata. Sebab dia ada niat baik pada kita. Orang yang ada niat baik pada kita, walaupun dia tak buat, kita bersaing. Tapi kalau orang yang ada niat jahat pada kita, kita selesai. Kita nak pergi gaji dia lari. Tu ada dia tu panggil dia nak jadi kita seperti dia sebab dia ada dia tak ada baik pada kita dak. Sebab dia tahu kata gaji dia cerak je baik. Tapi dia lari kita tak usah jadi baik, pada jadi supaya dia. Sebab dia ada dia tak boleh pada kita. Kita tak ada bersaing. Maksud dia panggil bersaing pasal bersaing. Deh, saing pasal saing dia ada saing sungguh, saing tak sungguh, saing biasa itu tu. Tak ada masalah. Saya pasal semakin tidur duduk sekali kecek sekali gapo orang panggil dia buat kita buat, dia tak buat kita tak buat tu panggil saya pasal tu. Saya sasta tu. Tu sebab dia kena pilih saya. Syaitan yang satu. Wahum yadhau dad'u, dan mereka itu tegah manusia. Tegah saya dia. Adhu daripadanya. Daripada reti Quran, mengaji Quran dia. Tu sewa dengar Quran, dia panggil tegah tu. Tegah adhu daripada dengar Quran, mengaji Quran tu. Wa yad'au da'adhu, yad'au ni dia diri. Saat ni dia lari orang. Hak ni yad'au da'adhu, dia tegah diri dia sendiri. Tapi orang panggil tak panggil tegah, dia panggil yad'au. Yad'au ni ia jauh diri dia daripada tempat gaji. Dia panggil ia menjauh. Dia tak sedekat. Kalau dah saat ni tegah ni sahlah lari tu tegah. Yad'a ni kesok kau jauh. Dia panggil yad'a. Gesok kau jauh daripada tempat tu. Dia panggil yad'a. Maknanya diri dia tak sedekat dengan gaji. Dan orang yang ada gaji, dia nak lari kalau boleh lari. Itu sifat syaitan. Wa ayyuhliku illa anfusahum. Sesungguhnya amalan satu, tidaklah mereka itu membedasa, ya buat jadi punah, buat jadi rusak, ialah bukan rusak orang lain, rusak dia sendiri. Illa anfusahum, mereka diri dia sendiri. Tapi wa ma yash'urun. Tapi wa ma yash'urun. Dia tak tahu, tak terasa kata dia ada uak jadi punah dia sendiri, dia tak rasa. Dia tak rasa kata punah dia tu. Dia tak rasa kata dia tu ada bagi dikutuk oleh Allah. Dia tak rasa. Sebab dia tak tahu. Dia tak tahu kata amalan apa satu tu tak kena. Orang pakat duduk. Hati panggil wama yash'uru ini. Sedangkan dia tidak terasa. Wa ayyuhliku illa anfusahum. Dan tidaklah mereka itu berdasa melainkan diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak terasa. Tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Tak ada rasa salah. Padahal
ia duduk dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah ada ayat 25 20 daripada ayat-ayat yang kita dapat boleh setah pada pagi ini, dan moga-moga Allah Taala buka hati boleh kita faham, boleh faham sungguh ayat dia, kadak dia. InsyaAllah moga-moga dapat kita boleh ada beramal. Tu klik baca tengoklah hari pagi habis tu. Dan sudah lepas pada kita gaji ni, kita klik lalu tu ya baca tengok duk sorang rumah tu ya dapat. Ya baru dapat. Kalau kita tak gaji ada bagi dia tak dapat. Tapi apabila kita klik baca lepas pada kita gaji, oh. Tuhan mula dak tunjuk. Dia kita baca-baca Allah tak faham. Tu bagi dah Tuhan mula duk hidayah kita. Kita ingatlah kata apa bila kita baca, tahulah kata Tuhan duk tengok kita. Maka kita pergi buka, lepas pada kita gaji kita nak tahu sungguh. Maka Tuhan ya beri hidayah. Tu. Boleh hari pagi, kalau kita gaji ni pagi kita tengok, 3 hari kita tengok, petang kita tengok. Lepas tu tengok ya sampai seminggu. Lepas tu bagi gaji semula pula minggu depan kita tengok. Itulah hari pagi. Padi kalau kita nak kira bagi ayat yang kita gaji sampai ke hari ni, lebih kurang 10 tahun ni. Dah baru duduk di suratul An'am ni. Baru duduk ayat yang ke-21 daripada suratul Al-An'am. Suratul An'am ni sebagai ada yang dan kita kaji adalah suratul An'am ni. Ia ada 155 ayat. 155 ayat. Jadi kita lalu bagi dah surah Baqarah. Baqarah ada berapa? Baqarah ada 280 ayat. Surah Baqarah 280 ayat. Kita gaji belakor. Kalau kita duk gaji daripada awal lah. Lepas tu lepas ada surah Al-An'am tu bagi ada apa dia? Surah Baqarah. Pas surah Baqarah tu ada surah Al-Imran. Pas surah Al-Imran tu ada surah An-Nisa, surah An-Nisa Al-Maidah. Jadi sampai ke sini hari ni lebih kurang dekat 800 ayat. Dekat 800 ayat. Ayat kita gaji bagi sampai ke hari ni. Alhamdulillah, itulah hari pagi ayat-ayat Allah SWT. Dan kita boleh tahu seko. Orang pagi sayat. Sebab kita nak gaji dia, orang pagi kita nak ambil gaji yang dia tasalsul. InsyaAllah, sekat mana Allah Ta'ala panjang umur kita nak gaji sekat tu. Banyak lagi lah kalau nak kira bagi. Ini 10 tahun dah. Baru orang pagi penjuh ya. Duduk dalam juzuk yang 7 ya baru. InsyaAllah kita berdoa semoga Allah Ta'ala buka hati kita. Dan boleh kita teruskan sama-sama kita. Dan lalu mengaji ayat-ayat je. Melalui tafsir yang ditafsir oleh dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa jazakumullahu khairan jazaa.